Assalamualaikum. Salam. Ya, Tuan. Ya, Puan. Tuan Feroz ya? Ya, saya. Takut salah orang je. Pandai-pandai bagi salam tanta Cina. Kalau tengok muka saya tanpa bercakap, orang tahu semua kata Cina. Oh. Yang kedua, jangkitan paru-paru. Yang ketiga, kemalangan. Ya. Okey. Tetapi, ketiga-tiga faktor ni tidak dapat kesan pada anak saya. Jadi, doktor pakar cek balik dan diorang mendapati bahawa hasil berdasarkan soal siasat, anak saya ni sebab dia terlampau kurus, tinggi, menyebabkan dia punya paru-paru rusuk, tulang rusuk, tidak ada ruang untuk mengembang. Dengar baik-baik ya. Ini adalah fakta sains. Bila dia tak mengembang, maka dia buat kerja keras. Dia angkat barang berat-berat. Okey, bila dia angkat barang berat untuk satu tempoh yang panjang, berminggu-minggu, berbulan-bulan, maka paru-paru dia tu akan mengalami kompres. Ya. Sebab dia tak dapat untuk mengembang dan menguncung. Ruang dia tak muat lah kiranya. Tak ada. Jadi akhirnya dia akan bocor sendiri. Ya Allah. Berbeza dengan orang yang berisi ataupun gemuk, ataupun orang yang mempunyai berat yang ideal untuk ketinggian. Itu sebabnya doktor bagi tahu orang mesti ada berat ideal. Sebab apa berat ideal? Di sini kita ceritanya. Kalau dia ada berat ideal, body dia tu akan ada abdomen yang besar, yang akan menolak rangka itu. Bila dia menolak rangka, paru-paru ada ruang untuk bergerak dan menapis. Boleh faham? Ya, faham. Itu sebab orang yang gemuk, bila dia hisap rokok, dia agak susah untuk dapat sakit paru-paru berbanding orang yang kurus tapi hisap rokok. Ya, betul. Tak boleh faham Ini adalah bahasa paling mudah yang doktor bagi. Sampai saya yang bodoh ni pun saya faham. Saya kata, okay, I got it. Okay, itu bahasa paling mudah untuk orang awam. Okay. Sekarang saya nak bercerita tentang apa yang berlaku dalam wad sepanjang 1 minggu saya berada dalam wad. Lama tu. Sebab ini ada kaitan dengan apa yang Puan tulis. Yang mana? Saya tulis yang mana? Yang baru tadi Yang tulis sejak PKP. Ya. Saya perasan sebab agaknya berkurung kan. Jadi kita tak kena udara kat luar, kotor kan. Alhamdulillah ramai juga sebenarnya kawan yang beritahu saya. Dia kata, kita tak sesama lah. Lepas tu, rupanya betul ramai. Ini kisah dalam wad. Bukan satu kajian, tetapi ini adalah apa yang doktor sama-sama doktor bersembang dengan saya. Sepanjang PKP, pesakit yang duduk dalam wad cepat keluar berbanding mereka yang duduk dalam wad yang lama sebelum PKP. Ini tak ada kajian tapi diorang perhati sendiri. Kan? Ada something. Sebab ada something, iaitu kalau sebelum ni pesakit akan dijaga oleh waris. Tapi PKP penjaga tak boleh duduk, waris tak boleh duduk. Tapi dalam kes saya, sebab anak saya memang tak boleh gerak, sebab dia ada satu tube masuk dalam paru-paru, masuk dalam rusuk dia, jadi menyebabkan dia tak boleh gerak, dan saya dibenarkan untuk jaga anak saya 24 jam. Kasihannya dia. Okey ya? Jadi kisahnya, bila diorang ni duduk dalam wad, diorang hanya boleh bergerak sendiri tanpa waris, menyebabkan otak dia terpaksa bekerja, body dia terpaksa bekerja. Ya. Jadi bila body dia terpaksa bekerja, otak dia terpaksa fikir macam mana nak bergerak, menyebabkan penyakit tu cepat sembuh. Betul. Psikologi kan? Psikologi. Jadi menyebabkan pesakit yang berada dalam wad cepat keluar. Satu segi lain saya nampak berlaku macam kezaliman. Sebab pesakit-pesakit langsung tak boleh lawat langsung siapa pun. Melainkan saya, sebab saya dekat warna pink, warna jengga tu, yang doktor benarkan sebab
memang anak tak boleh nak bergerak, tak boleh nak apa semua. Jadi saya terpaksa nak uruskan semua. Jadi itulah dia hikmah dia, iaitu pesakit mudah keluar daripada rumah. Sebab mereka tak boleh bergerak dan mereka tak boleh buat apa semua. Bukan tak boleh bergerak. Contohnya macam orang yang pesakit, mereka boleh bergerak. Tetapi tak ada waris. Jadi bahasa orang utara sebut kena merengkuh sendiri. Merengkuh sendirilah, betul lah itu. Jadi dia terpaksa guna akal dia macam nak bergerak, dia kena terpaksa guna tenaga dia untuk bergerak. Melainkan pesakit dia memang tak boleh bergerak, dia tanya kat nurse, dia nak makan, dia nak apa semua, dia akan buat. Itulah hikmah dia. Di sistem dia macam mana dekat ni, hospital mana ni tuan? Hospital Kerajaan, Hospital Tengku Ampuan Rahimah. Tengku Ampuan Rahimah. Dia pakai sistem tertentu tak? Adakah mereka menggunakan sistem tertentu? Ya, sistem dia berubah sekarang, iaitu makanan pun tak boleh hantar ke atas. Makanan pun guard akan ambil untuk bawa ke atas. Maknanya kecuali bagi kes-kes ICU yang mana pesakit tak boleh bergerak langsung, itu boleh berlaku pertukaran. Maknanya satu orang duduk dalam bilik, lepas tu dia turun, baru orang lain boleh naik. Maknanya ahli keluarga lah yang bergilir tu ya? Memang menyedihkan lah. Sebab ada yang meninggal tu yang menghadap seorang saja. Tapi bila dia bawa turun ke bawah untuk urusan mandi jenazah apa semua, masa tu barulah dibenarkan 2 orang saja, termasuk dengan tukang mandi jenazah. Sedih kan? Jadi kita kena berdoa sekarang supaya kita tak sakit dan tak mati. Yalah, betul. Sebab tu ramai yang sihat tu. Ramai yang sangat sihat. Jadi sekarang ni apa hikmah dia? Mudah untuk keluar. Okey. Itu satu perkara lain. Yang saya nampak satu lagi ialah itu dari sudut psikologi. Betul. Pesakit bila tak ada waris datang, dia rimas. Dalam hati, aku nak cepat keluar. Betul. Okey. Yang ketiga, pesakit dapat lebih banyak rehat dan doktor lebih dapat memberikan masa untuk pesakit. Saya beri contoh begini. Kalau dulu satu masa pagi 2 jam, petang 2 jam setengah. Okey, daripada pagi sampai malam, maknanya 4 jam setengah. Doktor tak boleh buat apa-apa. Sebab apa? Waris datang apa semua. Itu tak termasuk yang ada je orang kan. tak termasuk lagi dengan pengunjung yang tinggi dan keras kepala. Orang kata pukul 6.30 kena keluar, dia tetap semua sampai pukul 7. Betul. Sampai letak pistol kat kepala baru nak keluar. Kan? Saya rasa dah duduk hospital memang tak rehat pun. Doktor mempunyai lebih masa untuk berdamping dengan pesakit. Sama juga dengan jururawat, diorang lebih banyak masa sebab diorang tak terganggu. Jadi pesakit-pesakit akan lebih mendapat perhatian daripada doktor dan jururawat berbanding dulu. Betul. Jadi dalam hal ni yang saya nampak, saya ambil ibrah dia ialah datangnya benda ni sebenarnya bukan semua tak elok. Banyak benda yang elok. Kalau kau duduk dalam buat, kau nampak benda yang elok. Betul. Kita kena perhati. Mata tengok betul-betul. Hadam betul-betul. Itulah. Yes. Semuanya sebab saya tak cerita, sebab saya rasa saya letih nak menulis. Itu sebab saya nak cerita pada puan supaya nampak gambaran apa yang berlaku pada orang yang duduk dalam buat. Dia dah tahu dah apa benda. Pertama sekali saya sebagai seorang penulis, saya nampak melihat terperinci apa yang berlaku. Itulah. Jom kita buat buku nak. Jom kita buat buku. Buat buku boleh, saya akan bincang kemudian. Sebab sekarang ni saya tengah migraine. Saya bercakap, sebab kalau saya tak cakap sekarang, saya tengok lupa. Itu saja saya nak kongsi. Ya, betul. Nanti kalau saya nak mendoakan anak, saya terus doakan. Hari tu saya rasa saya ada tinggal jejak sekali 2 kali macam tu, tapi tak selalu ikuti kan. Sebab saya sekarang tengah sibuk ni buat buku untuk COVID-19. Lepas tu ada buku-buku lain lah. Jadi tak selalu ada. Tapi saya buku sendiri ke ataupun buku kompilasi bersama penulis lain? Saya kompilasi. Saya masuk sekali je lah. Ada pro and con lah bila kita grup mana tu? Saya sekali tu saya buat dengan Hajah Ramah sekali. Alhamdulillah. Tapi disebabkan saya kan ambil upah menulis, seorang upah menulis. Jadi saya mendahulukan hasrat orang sebab orang dah bayar kita. Ada tu yang dia bayar saya. Saya nak start bulan 6 saya kata, tapi bulan 5 dia orang dah masuk dah deposit sebab dia tak nak saya ambil job orang lain. Macam tu. Kalau saya nak join untuk COVID boleh ke? Nak share untuk COVID boleh. Siapa yang ada kena ke? Bukan. Sebab saya duduk dalam hospital dan saya
saya tahulah tentang siapa yang masuk dalam tu. Saya tengok yang saringan tu berjaya. Bukan saringan berjaya, saringan tu politik lah masuk. Yang saya nampaklah situasi bagaimana pusat dan Allahu Akbar. Okey, sudut pandang sudut pandang seorang yang ada anxiety dan mental illness yang melihat COVID dan dia berhadapan dengan COVID. Itu yang saya, tapi saya tak sempat nak menulis lagi. Rakus pun ada lah. Jomlah buat, jom kita buat. Okey, tak apa, insyaAllah dalam sehari dua lagi saya akan hantar mesej. Kita sembang kemudian sebab saya tengah migraine sekarang. Tak apa, don't think so much. Kalau migraine, kalau boleh, yelah, tukar situasi. Sekarang duduk kat mana? Sekarang saya duduk Kelang. Okey, situasi dalam rumah ke kat mana sekarang? Situasi dalam rumah. Dekat belakang bawah. Okey, macam ni. Maksud saya macam ni, kalau kita kena migraine atau panic attack atau anxiety, ini pengalaman saya sendirilah. Saya pun lebih kurang sama. Selain daripada sakit yang tak nampak sebenarnya. Saya sakit benda lain. Jadi kesan dia berat lah kan, macam untuk orang yang macam kita. Tapi kita faham. Jadi salah satu cara ni ialah kalau kita kena migraine, sakit kepala disebabkan panic attack ni kan, kalau boleh jalan slow-slow, kena minum air masak, selawat Riyah tu. Kemudian kalau boleh kena pergi cuci muka. Kalau larat berjalan, pergi basuh muka, basahkan kepala sikit, basahkan tengkuk, basahkan telinga, seolah-olah kita berwuduk tau. Kalau tak mampu, kalau kita masa tu memang tengah duduk je, sebab tu saya nak ingatkan tuan, selalulah bawa air mineral, air masak mana-mana pergi tau. Jadi kalau ada attack, sekurang-kurangnya boleh curah air dekat tapak tangan, selawat, boleh basahkan muka, basahkan tengkuk, basahkan leher. Kena buat tu. InsyaAllah. InsyaAllah dia reda. Lepas tu kalau duduk di rumah, kalau boleh pergi bilik air, kita basahkanlah kepala kita bagi sejuk. Kemudian baring. Kalau tak boleh baring lagi, kalau dia berpusing, duduk menyandar dulu, pejam mata, rehat. Macam tu. InsyaAllah. Cuba keluar dari situasi tau. Contohnya, kena dalam majlis. Majlis tu bising, dia havoc kan. Kalau kena, tolong keluar dari tempat tu. Tapi jangan seorang lah, sebab takut rebah kan. Pegang siapa-siapa, ajak keluar. Keluar dari situasi tu. Kalau berada di tengah panas, kena attack, cepat-cepat pergi cari tempat yang reda, yang perlindungan lah. Jangan duduk tengah panas tu, jangan teruskan. Contohnya kena dekat pam minyak kan, kat mana-mana cari pam minyak, buat-buat masuk lah, cari barang-barang dalam kedai tu. Padahal nak guna aircon dia. Macam tu lah. Saya ingat nak menulis juga, tapi sebab saya ni duduk menulis orang punya, jadi tak sempat lagi. Tapi saya sebenarnya ada beberapa orang yang duduk mesej saya, selalu minta saya comfort dia tau. Tanya saya, puan, hari ni saya ada gangguan lah, saya rasa macam nak mati lah. Ada, saya sentiasa dihubungi. Ada 2-3 orang yang macam ni tau. Dah 3 tahun dah saya buat benda ni, duduk bagi consultation kepada orang yang saya tak kenal, saya tak pernah jumpa pun. InsyaAllah. Okay. Saya doakan kesembuhan untuk anak. InsyaAllah adalah hikmah di sebalik semua tu. Cakap dia jangan kerja teruk sangat, sebab Allah memang dah takdirkan dia bukan untuk orang yang buat kerja berat. Sebab tu Allah jadikan badan dia macam tu kan. Minta dia usaha cari lain untuk cari sumber rezeki. Untuk Tuan Feros pun sama ya. Saya doakan kebaikan dunia akhirat. Kalau ada apa-apa bagi tahu, kita boleh share ya. Baik. InsyaAllah. Nanti kita bercakap lagi ya. Semoga Allah bagi ketenangan ya. Boleh. Okey, terima kasih banyak. Terima kasih. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi.